Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin Basri Nizam. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan perjalanan latihan industri saya selama 16 minggu ataupun 4 bulan di syarikat yang bernama Kytron Electronic Enterprise. Untuk pertama kalinya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amiruddin Basri Nizam. Nombor matrik saya AA180597. Mengambil program Diploma Kejuruteraan Elektrik di bawah Fakulti Pusat Pendidikan Diploma PPD. Untuk penyelia industri saya, Encik Muhammad Nizam bin Lias. Jawatan di syarikat ialah pengurus syarikat. Untuk penyelia fakulti saya ialah Tuan Haji Muhammad Kamal bin Jaafar yang berjawatan sebagai jurutera pengajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Seterusnya, untuk pengenalan syarikat, nama syarikat yang didaftarkan ialah Kytron Electronic Enterprise. Beralamat di nombor 31G Blok 9, Jalan Pahat J15/J, Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor. Untuk latar belakang syarikat, Kytron Electronic Enterprise merupakan sebuah syarikat yang berpengalaman dalam membekalkan komponen-komponen elektronik seperti kapasitor, resistor, modul elektronik seperti Arduino dan lain-lain. Kytron Electronic Enterprise juga berpengalaman dalam mereka bentuk litar di papan PCB dan juga membantu dalam pemasangan projek-projek, tidak kira projek litar elektrik pelajar sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti, dan juga ada beberapa projek daripada pusat-pusat kolej-kolej swasta. Dan juga Kytron Elektronik juga terlibat dalam penyelenggaraan serta pembaikan barang-barang elektrik seperti kipas dan barang-barang elektrik di rumah. Untuk pengetahuan, Kytron Electronic Enterprise ditubuhkan pada bulan Mei 2012 dan bertapak di Seksyen 15 Shah Alam, Selangor. Untuk visi dan misi syarikat, visi syarikat ialah untuk menjadi sebuah syarikat terkemuka di Malaysia yang bersaing di dunia sektor perkhidmatan kejuruteraan dan rangkaian bekalannya. Untuk misi, pada tahap perkembangan ini, Kytron telah menguraikan misi Kytron yang diterjemahkan sebagai kerangka kerja untuk memastikan kejayaan Kytron berjalan dengan lancar. Yang pertamanya ialah customer oriented. Kytron membentuk imej Kytron di mata pelanggan sebagai pelanggan syarikat yang dipacu. Kytron berusaha demi kepentingan pelanggan untuk memastikan setiap pelaburan yang dibelanjakan untuk sesuatu projek diusahakan dengan nilai yang terbaik dan paling menjimatkan tanpa menjejaskan kejayaan dan kualiti sesuatu projek itu. Yang keduanya ialah doing it right the first time. Untuk dalam era perkembangan teknologi pantas pada masa ini, nilai sebegini akhirnya sangat penting untuk memastikan daya saing Kytron di peringkat perniagaan. Di Kytron, kami mencapainya dengan mempunyai sumber, pengalaman, pengetahuan dan yang paling penting, kreativiti. Dan ini adalah logo dan juga peta Kytron Elektronik. Untuk peta lokasi itu, Kytron Elektronik berdekatan dengan IDCC Shah Alam yang terletak di sebelah highway yang terdapat di Shah Alam. Untuk carta organisasi, seperti yang saya sudah beritahu sebelum ini, Encik Muhammad Nizam bin Lias sebagai pengurus merangkap penyelia industri saya, Puan Nur Murni binti Zainuddin sebagai admin, Encik Muhammad Ramli sebagai operation supervisor, dan juga dua orang technician iaitu Encik Koyum dan Puan Mulyani. Untuk teras perniagaan, perniagaan untuk Kytron Elektronik ialah yang pertama, membekalkan komponen elektronik. Yang kedua, membuat pemasangan litar. Yang ketiga, membuat kemasan akhir projek untuk projek-projek universiti ataupun projek sekolah. Yang keempat ialah membaiki barangan elektrik. Dan kelima ialah membaiki papan litar barangan elektrik seperti papan litar kipas dan lain-lain lah.
Untuk skop kerja teknikal, skop kerja teknikal ini saya menguraikan menggunakan skop-skop kerja yang diberikan kepada saya lah. Yang pertama ialah skop kerja teknikal mengenal pasti. Untuk yang pertama, mengenal pasti komponen dan litar yang bersesuaian untuk menyelesaikan projek. Untuk yang pertama ini lebih kepada saya perlu membuat senarai komponen-komponen elektronik yang diperlukan berdasarkan litar skematik yang diberikan oleh tidak kira pelajar ataupun saya sendiri yang sediakannya, untuk memastikan setiap komponen itu ada, dan juga memastikan apabila saya memasang litar itu, litar skematik itu berfungsi dengan sebaiknya. Yang kedua ialah mengenal pasti masalah dalam litar projek. Ini lebih kepada saya perlu menyemak sambungan litar yang mempunyai masalah untuk memastikan masalah itu berpunca dari mana, berpandukan kepada litar skematik yang asal. Saya perlu memastikan projek ini berjalan seperti yang dimahukan oleh pelajar tersebut lah. Untuk yang ketiga, saya perlu mengenal pasti masalah dalam peralatan elektrik. Yang untuk yang ini saya lebih kepada dalam proses pembaikan barang-barang elektrik. Cara-cara ini saya perlu mencari punca kerosakan dalam peralatan elektrik itu, seperti contohnya tanda-tanda kebakaran, ataupun saya perlu mencari komponen-komponen yang telah rosak yang menyebabkan kesemua peralatan elektrik itu tidak fungsi. Untuk skop yang kedua, skop kerja teknikal yang kedua, saya perlu menguji. Yang pertama, menguji litar projek di atas papan litar. Yang ini saya perlu, selepas membuat pemasangan di atas papan litar, saya perlu menguji litar itu sama ada litar itu berfungsi seperti yang diharapkan, ataupun litar itu mempunyai masalah lain yang perlu diselesaikan. Yang kedua ialah menguji projek yang telah siap dipasang. Yang ini untuk memastikanlah projek itu mendapat output yang sebaiknya dan mendapat hasil yang dimahukan oleh pelajar itu. Yang ketiga ialah memeriksa dan menguji kualiti stok baru komponen elektronik. Untuk yang ini lebih kepada saya perlu memeriksa komponen-komponen yang baru diperbarui stoknya, baru sampai, untuk memastikan tiada masalah apabila komponen ini dibekalkan kepada pelanggan. Untuk yang keempat, saya perlu menguji peralatan elektrik yang siap dibaiki. Ini lebih kepada saya perlu memastikan peralatan elektrik itu selepas dibaiki berjalan seperti biasa. Untuk seterusnya, skop kerja teknikal saya untuk penyelenggaraan dan troubleshoot. Penyelenggaraan ni dan pembaikan ni lebih kepada membaiki barang elektrik untuk memastikan barang tu jika ia masih boleh dibaiki ataupun tidak. Dan kedua ialah troubleshooting masalah projek. Ini lebih kepada jika pelajar datang dengan projek mereka yang sudah dipasang dan sudah siap dibina oleh mereka sendiri, tetapi mempunyai masalah untuk berjalan dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka datang untuk bertanyakan, dan saya perlu troubleshoot projek itu satu persatu untuk memastikan masalah itu berpunca dari mana. Saya perlu mendapatkan litar skematik dan saya perlu memeriksa setiap komponen yang digunakan. Untuk skop kerja yang lain, saya juga diberi tugasan untuk di bahagian pengurusan penyediaan. Seperti saya perlu memeriksa dan merekod baki stok barangan komponen elektronik yang berada di kedai, untuk memastikan komponen sentiasa diupdate, dikemas kini dan sentiasa mempunyai stok.
Yang kedua ialah saya juga diberi tugasan untuk mengemaskini laman web syarikat kaitan elektronik. Ini lebih kepada saya perlu mengemaskini stok-stok barangan di laman web, dan juga jika ada pesanan yang dibuat secara atas talian. Yang skop kerja untuk pentadbiran dan pengurusan pejabat, saya juga diberi tugasan untuk membuat photostat dokumen atau salinan seperti yang diarahkan oleh penyelia. Kebanyakan dokumen adalah berdasarkan kepada invoice ataupun jika ada pembelian dan penjualan yang menggunakan quotation, saya perlu membuat salinan purchase order dan salinan quotation itu sebagai rekod untuk company dan juga untuk syarikat dan juga pelanggan. Dan seterusnya saya juga mempunyai skop kerja komunikasi dan juga etika sosial. Ini lebih kepada jika saya perlu berurusan dengan pelanggan dalam hal jual beli barangan elektronik, dan juga jika saya perlu berbincang dengan pelanggan, iaitu kebanyakannya adalah pelajar, berkenaan dengan projek yang mereka hendak buat, dan juga jika saya perlu berurusan dengan pelanggan yang mahu menghantar barangan elektrik mereka yang rosak untuk dibaiki, untuk berbincang barang itu boleh dibaiki ataupun tidak, dan juga menetapkan harga dan masa untuk barang itu siap dibaiki. Dan juga saya perlu juga berbincang dengan pelajar-pelajar yang mahu membuat projek itu tentang masa dan harga jugalah, untuk menetapkan suatu persetujuan bersama lah. Untuk secara kesimpulan, latihan industri ini banyak memberikan peluang kepada pelajar untuk memahami konsep realiti kerja di industri Malaysia itu sendiri. Selain memberikan latihan kemahiran dan pengetahuan teknikal, latihan industri juga membolehkan para pelajar mengaplikasikan pembelajaran secara teori di dalam universiti, bagi membolehkan pelajar lebih memahami dan juga mengaplikasikan teori itu di dalam latihan industri itu sendiri. Dengan adanya latihan industri juga secara tidak langsung ia melatih pelajar untuk berdisiplin dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh syarikat dan juga prosedur operasi standard yang ditetapkan syarikat, dan juga serta SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia kerana pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia sekarang ini. Untuk komen dan cadangan, alhamdulillah latihan industri di syarikat dapat juga dilaksanakan dan diteruskan dengan jayanya walaupun wabak pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Untuk cadangan saya, syarikat khususnya penyelia perlu membuat perancangan rapi berkaitan dengan gerak kerja yang bakal dilaksanakan sepanjang tempoh latihan industri supaya gerak kerja pelajar lebih tersusun dan memudahkan penyelia dan pelajar pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja daripada saya, Muhammad Amrul Nizam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.